Hari Ahad Pasca di Palm Beach County, Florida, di mana polis bertindak balas terhadap kemalangan melibatkan pelbagai kenderaan yang didakwa disebabkan oleh seorang pemandu mabuk yang dikatakan marah kerana istrinya didakwa berlaku curang. Hai. Dua wanita muda di sana, dua gadis itu, ya tiada masalah. Hai, apa yang sedang berlaku? Kamu semua nampak sesuatu ke? Ya, jadi saya tengok semuanya berlaku. Kamu sedang bercakap tentang siapa? Lelaki yang tadi, dia lebih tinggi. Lelaki. Dia memakai baju berwarna biru kehijauan. Dia berambut pendek, tetapi dia keluar dari kereta di sana untuk lihat kerosakan keretanya. Putih atau hitam? Putih. Lelaki kulit putih dengan dan... Memakai baju warna biru kehijauan. Dan dia tinggi. Baiklah, pemandu untuk signal 3 adalah lelaki kulit putih, tinggi, dengan baju berwarna biru kehijauan. Ya, Dan berapa umur dia? 30-an, 40-an. Saksi-saksi menggambarkan suspek yang kemudiannya dikenal pasti sebagai Nathaniel Bremen, berumur 50 tahun, seorang guru di sebuah sekolah menengah awam di kawasan itu. Jadi anda nampak dia sedang memandu? Ya, saya nampak dia. Saya nampak dia langgar semua orang sebab saya sedang membelok ke kanan di sini. Jadi saya berhenti betul-betul ketika dia lalu dan langgar semua orang. Dia berhenti sekejap, kemudian dia tekan brek dan selepas itu dia tekan minyak dan langgar Kia ini. Saksi-saksi berkata, pemandu itu melanggar sebuah Kia putih yang, menurut afidavit tangkapan, dipandu oleh seorang wanita yang sedang hamil 9 bulan dan mempunyai 2 orang anak lain bersamanya di dalam kereta. Wanita itu telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan, manakala anak-anaknya dijemput oleh ahli keluarga. Pemandu itu kemudian memberitahu polis bahwa dia percaya kemalangan itu disengajakan selepas menyadari Toyota hitam milik suspek melanggar sebuah lagi kereta putih sebelum berhenti dan memecut ke arah kendaraannya. Pemandu kereta putih yang satu lagi memberitahu polis bahwa suspek membuat pusingan U selepas melanggar kendaraannya dan terus menuju ke arah Kia putih yang di dalamnya terdapat wanita hamil dan anak-anak. Semua terselamat daripada kejadian itu yang kemudiannya didakwa oleh penyiasat mungkin merupakan kes salah identiti dengan sasaran sebenar adalah istri Nathaniel yang juga memandu kereta putih. Astaga. Jadi ya, bagi saya 10-70. Dulu yang ini dan kalau awak periksa untuk lihat sama ada yang itu berfungsi. Bukan dia. Dia entah bagaimana melanggar semua orang yang melintas. Okey, jadi dia sedang melintas. Okey. Ya, dan dia melanggar 2 kereta yang sedang melintas. Macam dia terlanggar bahagian depan satu kereta. Kemudian langgar satu lagi. Tekan brek kuat-kuat, berhenti, dan kemudian saya rasa dia panik. Tekan minyak dan kemudian memecut terus merempuh Kia ini. Dan jadi bila saya nampak dia, selepas dia langgar PM, dia terus tekan minyak. Jadi saya ikut dia untuk dapatkan nombor plat kenderaan. Dan dia membelok ke kanan, iaitu ke arah rumah saya. Kemudian dia berhenti dan keluar dari kereta. Itulah sebabnya saya boleh beritahu awak yang dia tinggi dan warna baju yang dia pakai. Ada sesiapa lagi dalam kenderaan itu? Saya tak nampak sesiapa lagi. Tiada orang lain yang keluar. Dia yang keluar macam terhuyung-hayang. Awak tahu, dia nampak sedikit. Dia berjalan macam menyusuri kaki 5, berpusing, kembali ke kerapanya, masuk ke dalamnya, dan kemudian terus memecut pergi. Hanya saya rasa 10-70 kita dapat. 10. Sebab saya pernah dengar tentangnya. 10 minit yang lalu. Jadi anda ada? Anda ada telefon polis, anda ada saksi dan semuanya. Ya, bolehkah anda cam pemandu itu? Tak, dia datang dari sini. Dia melanggar kereta pertama di lorong pertama. Kemudian dia melanggar sebuah kereta di sini dan kemudian dia terus menyusuri jalan itu. Okey? Ya, itulah cerita yang kami dapat daripada seorang saksi juga. Kereta dia rosak. Jadi salah satu kami saiz. jumpa kereta itu. Kami hanya, kamu boleh, jika seseorang boleh cam dia dan lihat siapa yang memandu. Itu akan terjadi. Saya tak nampak pemandu itu. Saya nampak kereta itu rosak. Okey, terima kasih awak. Hanya mau pergi ke hospital. Lelaki itu, saya rasa mereka bukan bersama mereka. Dengan dia. Siapa yang bersama dia? Ada sesiapa pun bersama dia? Saya tak tahu. Saya tak lihat tahu. dia dalam part. Dia pun disebut dalam laporan itu. Saya tak tahu. Saya cuma masukkan kereta itu dalam laporan itu. Okey, teruskan. Polis tak ambil masa lama untuk mengesan kenderaan suspek. Ditemui selepas merempuh rumah di alamat yang dikaitkan dengan nombor plat itu dengan jejak kemusnahan di sepanjang jalan. Kemungkinan besar dia mungkin keliru dengan RAV4 milik istrinya dengan RAV4 itu. Dan itulah yang menyebabkan kejadian itu. Kemalangan di sana, dia mungkin nampak sebuah RAV4 dan memutuskan untuk melanggar kereta itu. Dia nampak sangat marah. Dia tak nak bercakap. Apa yang... Apa yang sedang berlaku di sini? Hei, Dia dah bangkit. dia apa? Dia telah bangkit. Baiklah. Saya rasa itulah yang sedang berlaku kan?
Dia telah bangkit dan dia baru sahaja membebaskan semua orang. Hei, saya ada lebih banyak. Oh, keadaan jadi huru-hara. Ada apa? Dia sudah bangun. Awak ada. Saya ada 4. Dia memang- Awak ada 2 pasang. Saya terjatuh. Dia Dia adalah pagi yang hebat, tapi awak yang mulakan. Dia kata dia tak tahu di mana isterinya berada. Dia macam, saya tak tahu di mana dia. Saya pun macam, Macam mana kereta ini boleh jadi macam ni? dia terus masuk ke dalam rumah dia. Itu rumah dia. Ya. Semua kerosakan itu disebabkan oleh perkara lain. Okeechobee dan Wildcat. Jam. Dan dia memandunya begini sepanjang jalan ke sini. Nampaknya kerosakan sedia ada di bahagian belakangnya adalah begitu. Dia memang selalu ada masalah. Itu. Jadi Tuhan saja yang Bumper tahu. depan. Apa lagi yang dia langgar. Dia mungkin, tunggu dulu. Mari kita lakukan juga. dia mungkin Kau mungkin telah melanggar sesuatu yang Apa merosakkan yang berlaku? bahagian Berlaku belakang di kereta sana. itu ada di sana. mereka beritahu saya bahawa ada banyak peti surat yang tumbang di sepanjang jalan itu. Ya Allah. Baiklah. Biar saya lihat kalau saya boleh dengan CDU. Lelaki ini Aku benar-benar baru saja mengamuk. gila-gila. Ya, dia Okey, betul-betul jadi kau tahu marah. apa? Apa yang berlaku di sana? Tak, aku tak ada idea. Berapa banyak kereta? Aku tak ada idea. Ya. Ya, aku rasa ada 3 kereta. Aku betul-betul baru sampai sini. Aku betul-betul baru sampai sini 5 minit lepas. Aku tadi di Ani. Ya, Aku berjalan keluar dan aku macam, korang cari benda ni ke? Supaya saya tahu apa yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku? Lelaki ni, ini adalah sebuah kenderaan suspek dengan 3 orang. The Wildcat dan Okeechobee. Berapa banyak kereta yang dia langgar di sana? Sebab saya nampak banyak kereta di sana. Saya rasa ada 2 atau 3. Okey. Dan mereka kata, macam dia lari ke arah sini, mereka kata memang begitu. Bila dia turun ke arah sini, dia mungkin telah melanggar sesuatu di sana. Dan kemudian dia cuba melarikan diri dan masuk semula ke dalam rumahnya. Dan kemudian dia datang, saya rasa, Ke arah sini, datang semula. dan kemudian melanggar Jadi masuk ke dalam inilah rumahnya. rumah. Ya, dia cuba untuk kembali ke rumah ya. Adakah dia cedera? Atau dia hanya... Saya rasa begitu ya. Atau dia juga sangat sakit, itu yang mereka katakan. Baiklah. Kita nak... Saya rasa kita masih cuba untuk memahami apa yang sedang berlaku. Apa? Ia bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Itu isterinya. Saya tak tahu siapa awak tadi. Jadi awak sedang cuba untuk... Okey. Dan kemudian dia melanggar. Satu lagi yang kelihatan seperti... Masa saya tak tahu. Memang Tanya kenapa? Apa kejadian ni? Seterusnya, pegawai diberi peluang untuk bercakap dengan isteri suspek. mungkin awak nak buat dia agak marah Ya, dia sikit. memang dah banyak minum sepanjang hujung minggu. Ya. Ya, maksud saya belum. Saya cuma dia sangat bising dan kasar. Dan masa kami pergi, dia memang tak gembira. Tak gembira. Macam sekejap je. Jadi bila kali terakhir awak berhubung dengan dia? Maksud saya sedang bersiap di sini dan kami keluar dan dah lewat mungkin sekitar pukul 2. Pukul 2. Ya, 1.30. Dan apa yang terakhir sekali dikatakan? Kamu jelas ada pertengkaran. Jadi apa yang terakhir sekali dikatakan? Ini sangat. Tak apa. Jadi saya marah dengan dia kerana minum. Dan Dan awak tahu, dia dah lama tak ikut saya ke acara keluarga. Jadi, tapi kami pun sebenarnya tak berkomunikasi dengan baik. Jadi, saya cuma tengah bersiap untuk sambutan Easter. Awak tahu, makan malam. Tapi, kita nak ikut ke? Kereta tu atau masuk dalam Awak ikut dengan kereta. Ya, kecuali mereka tanya awak tapi mungkin kita boleh kenalikan. Baiklah, saya akan ikut kereta itu tapi ada apa-apa lagi yang awak nak tanya? saya sangat... Dia cuma kecewa tentang hakikat bahawa kita sedang berpisah dan ia semakin nyata baginya, saya rasa. Apa yang membuat dia kecewa? Adakah dia fikir mungkin awak bersama orang lain? Atau saya akan pergi ambilkan barang itu untuk awak. sudah tentu pasti. Maaf. Ya, adakah dia fikir awak mungkin bersama orang lain atau Ya. Adakah dia buat sebarang ancaman kepada awak hari ini? Ya, maksud saya telah menggunakan aplikasi rakaman suara saya. Saya ada kawan polis yang kata kalau dia cuba cederakan saya patut cakap. Adakah awak Okey. seperti Apa merakam yang semula? Cakap. Sejujurnya saya kena dengar balik. Saya cuma cuba untuk elakkan saja. Awak tahu, saya cuba untuk tak ambil hati. Tapi macam hari Khamis contohnya, dia terus berjalan melanggar saya. Dan anak perempuan saya cakap, jadi ia makin menjadi-jadi ya. Biarkan dia rapat.
jelas pada dia. Jadi itu pilihan saya sendiri. Jadi saya tidak pasti ancaman yang mana. Seperti saya akan dapatkan awak, saya akan sakiti. Saya tidak pasti. Seperti saya perlu dengar video itu, perekaman suara. Ya, tapi awak tahu saya akan sakiti awak tahu. Cuma tapi saya tak pasti sepenuhnya. Maksud saya tak boleh. Saya Tapi perlu dia sukakannya. memang tinggal di sini lagi. Dia memang tinggal di sini. Jadi kamu berdua masih tinggal bersama, tapi berasingan. Ya, jadi dia tinggal di bilik tetamu dan saya di bilik utama. Dan Adakah ini perpisahan atau adakah perceraian sebenar sedang berlaku sekarang? Jadi, kira-kira setahun yang lalu, saya berjumpa dengan seorang peguam perceraian dan dia berkata bahwa saya perlu mula mendokumentasikan. kebimbangan saya ialah saya tidak mahu dia mendapat hak penjagaan kerana tabiat minumnya. Saya risau bahawa dia akan mempunyai. Apa maksudnya awak tak dapat Kamu jaga anak berdua perempuan ada kita? berapa orang Hanya anak satu bersama? saja. Ia menjadi lebih serius kerana kawan saya yang bekerja untuk DCF berkata ada sesuatu yang dipanggil Soberlink. Jadi itu memberi saya sesuatu yang boleh saya susuli untuk memastikan bahawa dia tidak akan mabuk semasa menjaga anak perempuan kami. Jadi semua itu telah menyebabkan semuanya semakin teratur. Apa yang berlaku hari ini? Seperti yang sarjan saya tanya awak tadi. Ada apa-apa yang secara khusus membuat dia bertindak begitu hari ini? Jadi kami pergi menonton pelancaran Artemis 2 bersama seorang kawan saya. Itulah dia. Itulah keadaannya sekarang. Dia mula sedar yang kami sedang berpisah dan saya cuba untuk teruskan hidup. Jadi maksud awak dengan kawan itu ialah seseorang yang awak sedang keluar dengan. Okey. Ya. Dan dia sedar yang awak sedang keluar dengan orang lain. Sebenarnya dia menuduh saya tentang itu. Saya ingatkan bahawa saya bukan milik dia untuk dikawal, awak tahu. Baiklah. Jadi awak kata seorang kawan awak. Maaf, saya bukan cuba nak masuk campur dalam urusan awak. Hal peribadi macam tu, tapi dia bukan teman lelaki. Atau Ya. seseorang yang saya pernah jumpa. Okey, seseorang yang awak pernah jumpa. Baiklah. Dan dia sedar yang awak pernah jumpa seseorang. Dia sedar yang kita adalah dia. Tidak, saya minta Bercakap tentang maaf. awak. Dia tahu yang kita sudah berpisah dan saya tidak berniat untuk menyakiti dia dengan perkara itu. Saya cuma cuba untuk berpisah dengan cara yang selamat supaya anak perempuan saya okey. Okey. Tapi jadi saya tak, awak tahu saya tak ungkit apa-apa di depan dia, tapi dia mula sedar. Macam malam tadi kami di rumah dia dan dia tanya tentang itu. Dan saya mula rasa marah dia melibatkan dia dalam hal ini. Dan saya kata dia boleh tanya saya soalan, awak tahu bukan awak. Dan kemudian kami pun pergi ke Key Eastern. Baiklah. Beri saya sekejap. Awak kata awak terus memandu lepas kemalangan satu lagi itu, betul? Adakah awak kebetulan kenal mereka? Saya perlahankan kereta cukup untuk nampak kereta itu. Kereta-kereta. Macam mana awak boleh rasa itu macam pernah nampak? Maksud saya cuma tengok untuk pastikan itu bukan milik dia. Tapi sejujurnya, saya tak tengok lebih daripada itu. Saya cuma cuba untuk bertenang semasa dalam perjalanan ke sana. Diri saya tak beri perhatian. Jadi ambulans bawa dia. Dia kata dia, ya. Dia sedang dalam panggilan telefon. Dia tak apa-apa. Saya tak tahu apa itu. Adakah dia mengalami kecederaan ringan atau? Saya tak tahu. Saya Dia belum tenang dalam nampak itu. ambulans. Jadi, sudah tentu ya, kalau ada apa-apa pun cuma ringan. Kami tidak berada dalam keadaan yang baik, tapi sudah tentu saya tidak mahu Adakah mengambil awak apa-apa. percaya dia akan cuba untuk langgar kereta awak dengan kereta dia? Maksud saya berdasarkan mail suara yang awak ceritakan, yang dia cuba mencederakan awak. Dan sekarang tiba-tiba dengan jujurnya. Bila dia telefon saya ingat dia dah. Awak ingat apa tadi? Saya ingat dia dah. Hanya sebab maksud saya dia ada masalah minum, dia ada kemurungan. Sebab saya percaya ada salah satu kenderaan di sana yang nampak macam itu. Nampak okey? Itu kereta saya. Nampak macam mana? Kereta itu nampak macam kereta awak. Tapi kita tak tahu pada masa itu. Jadi mungkin dia ingat itu awak. Kami pasti sudah keluar. Kami pasti berada di Wellington. Jadi saya tak rasa begitu. Dan dia pun tak begitu sedar. Macam pertimbangan dia dah tak ada. Kan? Macam masa kami tinggalkan dia langsung tak berada dalam keadaan yang waras. Masa kau tinggalkan dia hari ini? Minum arak. Ya. Dia mungkin sudah, entahlah, saya pun tak tahu. Tapi dia ada macam masalah alkohol, dia ada masalah yang berterusan. Itu sebahagian daripada sebab kenapa kami berpisah. Saya tak boleh. Dia Macam anak kedua dan dia sentiasa mabuk. Dan saya sentiasa perlu menguruskan perkara itu. Dan inilah awak tahu contoh apa yang berlaku bila saya cuba tinggalkan dia. Seperti semua ini, saya tak percaya. Maksud saya, ini memang sangat teruk. Yang paling teruk sekali. Baiklah.
Dia adalah suspek. Isteri Nathaniel memberitahu polis bahawa dia telah minum dengan banyak sepanjang hujung minggu sebelum mengetahui tentang hubungan istrinya dengan orang lain. Laporan insiden menunjukkan bahawa suspek didakwa memberitahu timbalan sheriff bahawa istrinya telah menipunya dan dia berkata dia sedang mencari istrinya sebelum dia dibawa ke hospital. Sebaik sahaja di sana, Nathaniel bersetuju untuk bercakap dengan penyiasat apabila dia didakwa berkata dia hilang kawalan selepas anak perempuannya menyebut nama individu yang terlibat dalam hubungan sulit itu. Apabila ditanya tentang melanggar wanita hamil itu dan yang lain, Nathaniel dilaporkan berkata, dia tidak tahu apa yang sedang berlaku dan menyangka dia hanya melanggar sebuah peti surat. Selain itu, lelaki berusia 50 tahun itu mengaku telah minum kira-kira 6 bir kerana emosinya yang memuncak. Seterusnya, kita melihat dengan lebih dekat kereta Nathaniel sebelum seorang timbalan sheriff meneliti sejauh mana kerosakan yang berlaku sepanjang laluan pemandu berbahaya itu. Baiklah. Kerosakan di bahagian penumpang, bahagian belakang, kerosakan besar di bahagian depan. Bampa depan tercabut. Dia langgar dinding, dia langgar pintu garaj, masuk secara menyerong. Okey, kerosakan pada seluruh bahagian depan Toyota. Camry. Baiklah, jadi subjek melanggar kotak Comcast di hadapan rumah 153. Menurut jiran-jiran di sini. Dan menurut mereka, dia memandu pada kelajuan 100 batu sejam. Di sini, seorang pegawai mencatat kotak kabel yang rosak di sepanjang jalan, tetapi itu bukan semuanya. Kotak Comcast dilanggar. Anda boleh lihat kesan tayar. Hei, ada apa-apa yang rosak di sini? Tidak, tiada apa-apa yang kami nampak. Okey, Tak, tiada apa-apa di sini. baiklah. Terima kasih. Tanda tayar di tepi jalan sini. Bermula di hadapan rumah 151. Dia memandu di atas rumput di sini. Memandu di atas laluan pejalan kaki. Anda boleh nampak kesan tayar. Langgar dahan pokok. Langgar kotak Comcast yang kita boleh nampak dengan jelas di sini. Kesan tayar. Kemudian, memandu masuk ke jalan masuk rumah 141. Dia melintas jalan. Anda boleh ikut kesan tayar. Kesan tayar. Memandu di atas rumput di hadapan rumah nombor 117. Kesan tayar yang jelas, rumput. Rumah nombor 117. Dan kemudian, ke mana lagi dia pergi? Nampaknya dia langgar batu tepi jalan itu dan kemudian terus ke depan. Apa? Awak nampak sebarang kesan di sini? Atau mungkin di sini juga? Jadi, langgar batu tepi jalan di depan, rumah 139. Rumput. Tanda tayar dan rumput. Dan akhirnya, dia terus bergerak lurus. Dan kemudian masuk ke jalan masuk rumahnya seperti itu. Baiklah. Jika awak boleh hantarkan saya email dengan apa-apa maklumat yang dia ada atau yang dia nampak, itu memang bagus. Ya. Dia kata dia di rumah, peluru turun dan kemudian langgar garaj dia. Itu saja yang dia nampak. Dia tak nampak apa-apa di sini. Okey, tapi semua orang kenal dia sebab dia tinggal di situ. Dia ada di sini. Dia hebat. Wanita yang tinggal di sana bersama suaminya. Biasanya melambai dan memandu perlahan. Jadi saya tak tahu. Ya, dia. Saya tak rasa dia... Mungkin dia Adakah dia sendiri? Macam mana saya nak beritahu awak sebenarnya? Saya nampak dia masuk ke dalam ambulans. Beberapa perkara buruk telah berlaku. Ya. Sedang berlaku. Seterusnya, pegawai itu memandu ke hadapan sedikit untuk meninjau lebih banyak kerosakan. Papan tanda berhenti telah tumbang. Saya boleh nampak kesan tayar kenderaan.
Dan nampaknya, ia adalah Toyota hitam berdasarkan bahagian kenderaan yang berada di atas tanah di sini. Boleh nampak dengan jelas. Lambang Toyota, itu bumper depan. Dan kemudian, sebahagian daripada bumper depan juga. Sekarang, pegawai itu menemui lebih banyak bahagian kereta yang berselerak di sebelah papan tanda berhenti yang tumbang ketika dia terus mengikuti laluan yang didakwa dilalui Nathaniel. Hey bro, kau sibuk tak? Sangat sibuk. Aku kerja di Maple Street. Okey. Tempat sarapan. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Ya, hargai itu. ya. Baiklah, terima kasih. Sudah pasti. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih, Saya jurulatih. hargai. Baiklah bro, jaga diri. Saya Terima hargai kasih. awak. Jaga diri. Baiklah. Saya faham. Ya. Jadi papan tanda berhenti sudah jatuh. bahagian kenderaan tertinggal di atas rumput. Bahagian kesan tayar. Dia melintas jalan. Dia melintas jalan dan merosakkan peti surat di hadapan rumah nombor 133 Stalin Avenue. 133 Stalin Avenue. Anda boleh lihat kesan tayar. Peti surat itu rosak. Dan juga sebahagian daripada kenderaan itu tertinggal. Di atas tanah. Secara keseluruhan, Nathaniel didakwa merosakkan 3 kenderaan, termasuk kenderaannya sendiri. 1 papan tanda berhenti, sebuah peti surat, dan sebuah peti kabel sebelum merempuh rumahnya sendiri, merosakkan kawasan garaj. Nathaniel telah didakwa atas kesalahan serangan teruk dengan senjata berbahaya tanpa niat untuk membunuh, dan gagal berhenti dan terus berada di tempat kejadian kemalangan yang melibatkan kecederaan. Setakat semakan terakhir, lelaki berusia 50 tahun itu telah dibebaskan dengan ikat jamin $5.000 dan sedang menunggu tarikh mahkamah seterusnya. Langgan sekarang untuk akses lebih mudah kepada berita terkini dari Law and Crime Bodycam.